Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana memilih untuk bersama kami di Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Ya, masuk hari Selasa, kita membuka tirai ini dan juga memenuhi lebih kurang 2 jam pagi anda. Teruskan kesetiaan di TV1 dan juga saluran berita RTM pagi ini bersama saya, Ismail Adnan. Dan saya Syafiqah Ishak. Kita nak tanyalah juga kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Hari ini sarapan apa? Oh, awak dah sarapan? Belum. Belum lagi. Selepas ini. Saya nak belanja awak pagi ni. Nak belanja apa tu? Mungkin boleh pilih di pilihan yang ada ini. Tapi kita risau jugalah yang tengah bersarapan itu takut terkeluar balik ke macam mana kan. Sebab ini ialah perkongsian daripada berita RTM, Instagram berita RTM di mana kuah banjir punca obesiti. Kita maklum Malaysia ni kalau dalam carta tu memang mengungguli carta terutamanya di Asia Tenggara, tangga pertama. Jadi ini antara punca-puncanya, salah satu faktor lah sebenarnya yang menyumbang kepada kegemukan atau obesiti. Ini kerana apa Ismail? Kuah terutamanya yang bersantan dan berminyak bukan saja tinggi dengan lemak tetapi juga tinggi dengan garam dan kalori. Jadi marilah kita tengok perbandingannya. Tapi semuanya sedap ni. Itulah pasal. Pagi-pagi ni saya yakin ramai yang makan roti canai. Tapi kalau makan roti canai dengan kuah kari biasa saja, dia lebih kurang 632 kalori. Berbanding dengan roti canai kuah kari banjir. Ini kita suka ni. Oh, ini kalau banjir ni memang banjir satu badan ni. Tapi itulah 1182 kalori ni. Wah, ini berapa banyak pula dah kena bersenam ni. Dia membanjiri badan anda dengan kalori. Dengan lemak-lemaknya. Ya, tapi itulah dia. Kita sebenarnya antara sebab dan justifikasi kita bercerita tentang perkara ini kerana pastikan anda mengawal apa yang anda makan. Kerana you are what you eat. Jadi inilah perkara yang paling penting untuk kita memastikan pemakanan kita dengan sarapan pagi adalah pemakanan yang berkhasiat. Bukan kita tidak katakan ini tidak berkhasiat, tapi sekurang-kurangnya kita menjadikan hidangan itu seimbang. Kalau boleh, suku-suku separuh. Ya, betul. Banyak lagi perkongsian menarik sebenarnya di portal Berita RTM dan juga di Instagram Berita RTM. Jadi jangan lupa untuk mengikuti kami di semua platform media sosial. Hari ini kita nak mulakan terlebih dahulu dengan berita ini di mana semalam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat daripada Menteri Pertahanan India Sri Rajnath Singh yang mana tiba pada 1.30 tengah hari semalam dan juga disambut oleh beliau. Di mana pertemuan selama hampir sejam yang turut dihadiri Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan itu bagi membincangkan isu berkepentingan bersama tertumpu kepada kolaborasi Malaysia-India dalam bidang pertahanan dan keselamatan. Ya, hubungan bilateral itu dikukuhkan dengan pertemuan empat mata yang melibatkan antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga pemimpin tertinggi dari India. Okey, seterusnya juga ini Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan akan diumumkan menerima peruntukan 10 juta ringgit bagi membantu golongan yang tidak berkemampuan untuk mendapatkan bantuan guaman. Ya, sejak YBGK mula beroperasi pada 2012, yayasan itu telah menyaksikan ratusan ribu orang telah mendapat pembelaan dalam prosiding jenayah. Jadi sehubungan dengan itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terpanggil untuk mengumumkan satu lagi tambahan 10 juta bagi tujuan ini. Jadi ini satu inisiatif yang sangat menarik sebenarnya kerana ramai mereka di luar sana yang memerlukan khidmat guaman yang secara percuma ini untuk membela nasib mereka. Semalam bukan ini sahaja yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri, tapi juga cadangan pindaan kewarganegaraan anak dipersembah kepada Majlis Raja-Raja. Okey, cadangan ini sebenarnya hadir dan juga terbit mungkin disebabkan oleh isu yang berbangkit berkenaan tentang hak kewarganegaraan yang tidak termatri secara automatik kepada ibu yang warga negara Malaysia. Jadi disebabkan oleh cadangan ini telah pun dipersembahkan kepada Majlis Raja-Raja untuk memasukkan ibu dan bapa dalam perlembagaan untuk secara automatik anaknya walaupun bapa ataupun ibunya berkahwin dengan warga negara asing. Jadi ini juga dinyatakan bersempena dengan persidangan antarabangsa Undang-Undang Malaysia. Tambah Datuk Seri Anwar, cadangan pindaan itu seterusnya dijangka akan dibentangkan di Parlimen pada September ini. Ya, masih lagi berkaitan dengan undang-undang. Ini juga menjadi satu isu semalam di mana usaha bimbang pemansuhan Akta 846. Jadi tidak perlu wujud sebenarnya kebimbangan terhadap peningkatan kes jenayah susulan penguatkuasaan Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatory 2023 di mana hukuman gantung di negara masih lagi wujud memandangkan kerajaan hanya memansuhkan hukuman mati mandatori. Jadi pemansuhan ini telah pun dikuatkuasakan mulai 4 Julai yang lalu. Okey, apa yang penting dalam kita memahami pilihan sama ada hukuman mati mandatori
mandatori ataupun tidak. Kalau sebelum ini untuk sebarang kesalahan yang melibatkan hukuman gantung ataupun hukuman mati, hukumannya adalah satu sahaja, iaitu hukuman mati dan disebutkan sebagai hukuman mati mandatori. Tetapi selepas pindaan ini, hakim mempunyai keputusan sama ada boleh untuk memberikan hukuman mati ataupun memenjarakan seumur hidup ataupun hukuman-hukuman lain yang dirasakan lebih sesuai. Ya, Jadi betul. ini antara pindaan-pindaan yang akan difikirkan sesuai oleh pihak kerajaan. Jadi kalau kita lihat pula seterusnya, satu kabar gembira untuk sukarelawan APM di mana kadar elawan khusus anggota sukarelawan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia telah dinaikkan daripada RM5 kepada RM40 sehari berkuat kuasa 1 Julai yang lalu, dan ini melibatkan seramai 10,510 anggota sukarelawan. Kalau kita boleh lihat, elawan ini telah pun bermula sejak 1970 lagi, Ismail. 1970 RM5 sehari tu okeylah, bolehlah. Zaman itulah. Zaman itu, zaman sekarang RM5, Allah. Bayar tol pun habis. Itulah pasal, sebab nak makan lagi kan. Jadi ini merupakan satu kabar berita yang cukup gembira sebenarnya yang diumumkan semalam. Okey, melibatkan pertambahan sebanyak 8 kali ganda daripada RM5 kepada RM40. Okey, seterusnya juga ini berkenaan tentang perbincangan PM dan juga Elon Musk tertumpu kepada electric vehicles, yang mana beliau juga menginginkan ataupun perbincangan antara Perdana Menteri dan Ketua Pegawai Eksekutif Tesla dijangka bukan sahaja tertumpu kepada kenderaan elektrik, malah lebih daripada itu. Banyak peluang-peluang dan juga bidang potensi bersama yang boleh diterokai, dan juga perkembangan serta perkongsian teknologi juga menjadi antara komitmen dan juga perkara yang akan dibualkan, khususnya antara pertemuan empat mata antara kedua-dua figura penting sama ada negara dan juga di peringkat antarabangsa tersebut. Jadi kita harapkan agar kerjasama ini akan menghasilkan lebih banyak ruang pekerjaan dan juga pembangunan kepada pertukaran teknologi. Ya, banyak lagi isu akan kami bincangkan hari ini, tapi kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali semula bersama dengan kami pastinya di Selamat Pagi Malaysia.